Tadi di Wadi Barakat, kalau perasan tadi, ada banyak ekor unta. Dan unta ni sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dalam kaedah bacaan lain, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khalaqtu. Jadi Allah suruh tengok mengenai unta dan juga kejadian unta. Dan tuan-tuan pun tahu tak, dalam unta itu, selain daripada susu unta yang berkhasiat, ada juga tibun nabawi, ada juga perubatan sunnah, iaitu meminum air kencing unta. Tahu tak? Kalau tak tahu, kita nak patah balik, kita nak try tengok. Tak tahu kan? Nanti insya-Allah saya cerita lah yang tu, sebab nak cerita Hudaybiyah kan. Nak cerita terus? Cerita sikit. Okey. Satu kaum daripada luar, mereka datang ke Madinah. Bila mereka sampai ke Madinah, mereka ditimpa dengan penyakit. Sebab apa? Cuaca Madinah tidak sesuai dengan mereka. Kita ni tahu tak? Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sesuai dengan tempat kita lahir. Cuacanya, pemakanannya, bahasanya sesuai dengan tempat kita dilahirkan. Sebab tu kan, kalau perasan kan, katalah orang tu orang Kelantan, dia duduklah di Bandar Baru Bangi ke, dinilai ke 20 tahun, 30 tahun, sarapan dia tetap nasi kerabu, sarapan dia tetap laksam, lenggok bahasa dia tak tukar. Nampak tak? Jadi memang macam tu, nak buat macam mana? Sama juga kalau kita orang luar datang ke Mekah, ke Madinah, bukan negara kita, bukan sesuai dengan musim kita. Ada orang batuk, ada orang sakit, ada orang bila musim sejuk kulit dia gatal, mengelupas. Gatal tu, mengenyam tu lain. Mengenyam tu kita cerita lain kali. Macam-macam. Jadi mereka ini sampai daripada luar Madinah, mereka ditimpa penyakit dan Nabi suruh mereka ke hujung kampung berubat. Dan antara cara perubatan, air susu unta dicampur dengan sedikit air kencing unta. Dalam Bukhari Muslim. Dan Alhamdulillah, macam Ustazah beritahu tadi, apa yang Nabi suruh ni kadang-kadang kita tak boleh nak argue. Nabi suruh tu kadang-kadang kita sam wa ta'ah, dengar dan patuh. Dan Alhamdulillah Allah bagi mereka kebaikan dan juga kesembuhan. Tapi sayangnya susu dibalas tubah. Setelah mereka sihat, mereka rompak unta-unta tersebut dan mereka bunuh pengembala unta tu. Dan akhirnya Nabi SAW suruh para sahabat cari mereka dan jumpa mereka dan bunuh serta bakarlah mereka. Apabila para sahabat bersedia nak keluar, Nabi panggil mereka dan Nabi melarang untuk membakar mereka. Kerana innahu la yanbaghi ay yu'adzaba bin-nar illa rabbun nar. Tak boleh kita nak seksa azab dengan api malaikat Allah yang menjadikan api. Maka akhirnya mereka ditangkap dan akhirnya mereka dikenakan hukuman. Jadi nak bagi tahunya, salah satu perubatan adalah dengan menggunakan air kencing unta. Lalu tak lalu cerita lain, tak lalu banyak lagi perubatan-perubatan yang diajar oleh agama. Kalau lalu bismillah, tidak ada paksaan. Saya pernah sekali bawa jemaah umrah, seorang pakcik daripada Bandar Instek. Dia sampai, masa tu kita boleh masuk ziarah kandang unta. Sampai-sampai dia kata, Ustaz, dia kata, kenapa air kencing unta lagi mahal daripada susu? Jawapan dia, wallahu alam. Kalau susu tu, satu botol tu mungkin 5 rial, masa tu air kencing unta 10 rial. Kemudian dia tanya saya satu lagi soalan. Kenapa air dalam botol air kencing unta tu semua warnanya berbeza-beza? Jadi yang tu saya tak boleh jawab. Saya kata mungkin unta yang kencing atau owner unta yang kencing dalam tu. Wallahu a'lam. Dah dia tanya kita soalan, kita tak nak jawab. Jadi itu sedikit sebanyak mengenai unta. Dan unta ni sebenarnya ada beza kan. Kadang-kadang kita dengar ibil, kadang-kadang kita dengar jamal, macam-macam nama. Itu bersesuaian dengan umur unta dan juga jantina unta. Baik. Ustaz, memang dia jual lah air kencing unta? Dia jual. Kalau kita pergi ke ladang, memang dia ada jual air kencing unta. Adakah dia macam tak perlu tapis minum
Yang tu saya tak pastilah ada saringan ke tak ada saringan, tapi selalunya saya tengok di Yaman Ustaz lah. Masa saya selalu bergerak ke Yaman dulu. Jadi memang kalau orang Yaman ni kalau ada unta kencing, dia akan tadah tangan dia dan dia minum macam tu biasa. Memang saya tengok sini dengan mata saya. Dia tadah dan dia minum dan dia suruh saya buat benda yang sama. Saya rasa kalau saya buat mati syahid saya, nampak tak? Jadi kita tak biasa, kita tak lalu, tapi kita tetap tahu itu adalah perubatan. Dia lebih kurang macam dop lah, senang faham kan? Bila Khalid bin Walid jemput Nabi ke rumah dia, dia sediakan makanan tradisi antaranya orang Syam, dop. Tak tahulah dia buat dop 3 rasa ke stik 5, kita tak tahulah. Jadi dia sediakan kepada Nabi. Nabi tak makan. Jadi dia tak syok lah sebab Nabi tak makan. Yang tu kita panggil signature dia. Akhirnya dia tanya Nabi, adakah Allah mengharamkan dop? Kata Nabi, tidak. Tapi aku tak makan kerana aku tak pernah jumpa benda ni di tempat aku. Jadi kalau kita tak biasa dengan perubatan tu, terpulanglah kepada kita. Tapi kita tak tolak benda tu. Macam saya dulu pernah dijemput ceramah di Kelantan. Dia bawa kita makan di tempat-tempat yang autentik. Saya sampai tu dia sedia saya sup belut. Saya tak boleh pergi sup belut ni. Dia tengok kita tak makan, dia tak syok. Lepas tu dia order pula itik serati. Tak itik. Tak lagi lah. Dia kari serati ni panggil apa? Serati kan. Saya memang tak makan. Last sekali dia order kat saya gearbox. Dia tahu, ustaz kalau tak makan gearbox ni, saya order pula carburetor. Jadi nak bagi tahunya, tak makan tu sebab bukan benda tu haram, tapi kita tak pernah makan dan tak berapa lalu, tapi kita tak tolak benda tu. Ini iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senang je. Satu benda, kalau Nabi kata baik, datanglah 1000 manusia kata tak baik, benda tu tetap baik. Kalau satu benda Nabi kata tidak baik, datanglah jutaan manusia kata baik, benda tu tetap tidak baik. Senang. Betul tak? Macam contoh paling senang kan, kita nak aplikasikan perkataan ni. Macam semua orang tahu apa dia lalat kan, zubab. Bila jatuhnya lalat dalam minuman kita, Nabi suruh buat apa? Nabi suruh celup dan buang. Lalu tak lalu cerita lain, tapi itu iman. Kita pergi makan di kedai mamak, kita order tembikai laici. Sampai tengok ada lalat. Kita tanya mamak tu, aneh, saya order tembikai laici ke tembikai lalat? Dia kata, tak ada bang. Soalan dia, kita tahu dah hadis Nabi kan, celup, buang, ataupun kita nak suruh dia ganti lain. Sudah. Nak celup, buang, ataupun nak order lain. Bila nampak lalat tu ada, kita panggil aneh, tukar ni lalat najis mughallazah. Aneh tu bukan mughallazah lah ustaz, ini mutawassitah lah dia kata, nampak. Jadi nak bagi tahunya iman.